Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara pengurusi majlis, seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa Malaysia Revert Camp, saya tak boleh ingat namanya satu persatu. Cukuplah saya sebut secara jamak saja, bukan? Tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudari, sama ada yang mu'alaf yang baru ke lama ke, dan semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat dikumpulkan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, pagi tadi saya sampai pakai baju ini, kemudian cadang tadi nak balik ke hotel tukar baju, tak sempat. Keluar je hotel petang tadi, dengar sedikit ceramah Firdaus Wong tadi, lepas itu bergambar kiri kanan, habis bergambar dah. Kemudian last kali jumpa couple yang saya Islamkan 20 tahun dulu, saya pun dah lupa. Tiba-tiba muncul balik, dia datang kemari, kemudian bawa saya makan. Mana dia tadi? Saudara Daniel Tang ni, anak dia ada, isteri dah ada. Bawa saya makan dia sampai 7.30 lantaknya. Tu kita bak makan ni gitu, teman. Tapi apa yang saya rasa terharu bukan apa, sebab saya jumpa balik rakan-rakan lama saya ni. Yang saya terharu lagi bila dia kata, ni dia sembang tadilah, bukan apa tu, bila dia kata macam mana dia boleh lupa saya. Sebab saya bukan lupa dia tu, nombor telefon hilang habis dah, kan? Kalau tuan-tuan nak tahu, dia ingatkan balik saya bagaimana Mekma, Kedah dan Perlis ini ditubuhkan. Saya dah lupa dah. Nak bagi tahu, bukan saja Melayu mudah lupa, Cina pun mudah lupa juga. Saya sudah lupa apa yang saya buat pada orang lain, apa yang telah saya lakukan selama ini disebabkan oleh kesibukan kita menjalankan kerja-kerja kita seharian ini. Tapi bila kita jumpa balik, kita rasa terharulah. Kita rasa sedih bercampur gembira pun ada, rasa seronok pun ada, dan rasa tu bercampur bau, rasa nak menangis pun ada, kan? Cuma apa yang saya nak kaitkan dengan ceramah pada malam ini, dalam usaha kita nak melahirkan mu'allaf yang cemerlang ni. Bila saya sebut ceramah mu'allaf cemerlang ni, kepada yang lahir Islam ni, jangan terasa pula. Sama je poin dia. Islam ni dia bukan bergantung pada mu'allaf ke siapa ke. Dia bergantung pada kita ni nak ke tak nak. Nak buat dakwah ke tidak? Nak buat tak kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar ini? Datuk Mufti tadi ada sebut tadi, dia petik satu ayat Quran yang berbunyi, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kamu ini adalah umat yang terbaik daripada kalangan manusia. Apa kerja kita? Suara saya ni kuat, tuan-tuan ni. Dia belum marah lagi ni. Ni baru slow sikit. Dia jadi marah lagi apabila sesama mu'alaf ini dengan kita ni dia ada satu prasangka. Ada kadang-kadang ada apa orang kata, prasangka buruk pun ada. Dia melabel pun ada. Kata saya lebih Melayu pada Melayu pun ada. Kan, apa tu, dan macam-macam lagi, bukan? Dia tak mau dengar daripada mulut kita kenapa kita jadi begini.
Kita selalu berpesan kepada mu'alaf-mu'alaf ini. Ya. Apabila kita sudah memeluk ni, kita guna istilah revert, kembali fitrah ini. Agama Islam ini menjadi pegangan seumur hidup kita. Tanggungjawab kita. Saya nak sambung terjemah ayat Quran tadi. Ta'muruna bil ma'ruf. Bawa orang jadi baik. Bawa orang kepada Islam ni tuan-tuan. Nak bawa orang jadi baik ni macam-macam cara ada. Dan seterusnya, cegah orang buat mungkar, cegah orang buat tak elok. Dan seterusnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tak banyak tuan-tuan ni. Kita ada berapa minit je. Saya ni minta berhenti 8.40. Kita ni pegang mic je selalunya 2 jam tak berhenti. Itu kuliah standard kalau di universiti. Kalau ceramah-ceramah ni biasalah. Mana boleh lekang pada mikrofon ni. Tapi bagi ceramah tak sampai, lebih kurang gitu lah. 8.10 tadi lebih kurang setengah jam gitu lah. Setengah jam ni macam orang berdehem je lah tuan-tuan kan. Tengoklah bagaimana kan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian ini, saya minta saudara-saudara nak sedut suara baru, dan kadang orang marah juga. Semua mu'alaf pun kadang orang marah juga. Istilah apa nak sebut tak tahu. Kita sebut semua je. Kita semua ni kan. Apabila kita bertekad menjadikan Islam sebagai satu cara hidup, maka kita ada tanggungjawab. Saya minta tuan-tuan, tak kira mu'alaf ataupun tidak. Pertama, tingkatkan ilmu kita. Sebagaimana turunnya ayat yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Kita kena berubah daripada hari ke hari. Ya. Sebab itu bila kita sebut meningkatkan ilmu tuan-tuan, dia ada kaitan dengan huruf Jawi. Dia ada kaitan dengan huruf Al-Quran ini. Macam mana mu'alaf nak baca Quran kalau tak tahu, tak kenal Jawi? Sebab itu bila sebut Jawi ni naik darah ni tuan-tuan ni. Geram juga kadang-kadang. Nak ajar Jawi 4 muka je. Daripada 6 muka pergi pada 4 muka, pergi pada 3 muka, daripada wajib jadi pilihan pula. Berpuluh tahun kita boleh terima sekolah Cina, sekolah Tamil. Tuan-tuan jangan marah ni. Geram. Itu kadang-kadang orang Cina pun marah pada saya. Tapi kita kena bercakap bab-bab ni tuan-tuan ni. Tak cakap ke berdosa pula. Sebab itu bila kita bangun mempertahankan, jangan tuduh. Kita kata, you are more Malay than Malay. Forever, I'm a Chinese. Till end of my life. Cuma saya minta. Ni suara saya geram ni. Saudara-saudara baru ni, dia tak boleh lah duduk diam aja kan. Kadang-kadang kita kena bercakap juga. Kita boleh terima, tuan-tuan selaku orang Melayu, betul tak tuan? Boleh terima sekolah Cina, sekolah Tamil berpuluh-puluh tahun. Takkan nak belajar sedikit huruf Jawi tak boleh. Itu saya marah tu. Bayang
bayangkan mu'allaf ni tak boleh baca Jawi, tak kenal huruf-huruf yang membolehkan kita membaca Al-Quran ni. Macam mana kita nak mendalami Islam itu dengan lebih baik? Suara saya ni kasar sangat tuan-tuan ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, ramai saudara baru tak boleh baca Quran lagi. Saya bukan nak cari kelemahan orang tuan-tuan ni. Saya bukan nak cari kelemahan. Ya. Tapi kalau dia sampai peringkat baca pun tak boleh. Tuan-tuan bayangkan bagaimana proses untuk mencari ilmu seterusnya. Sebab benda ni benda asas. Sebab itu saya minta, kalau nak jadi seorang saudara baru yang cemerlang ini, kau buat bersin tu macam lepas geram aja kan, apa tu? Bukan? Ya. Sebab itu bila syarat pertama, asas untuk menjadi seorang muslim cemerlang ini, dia kena ada ilmu tuan-tuan. Dia kena ada ilmu Al-Quran ini. Dia kena boleh membaca Al-Quran. Ya. Ambil masa sikit tak apa. Tapi jangan biarkan diri kita terus menerus macam tu aja, duduk tang tu aja. Tak boleh jadi gitu. Saya pun dulu belajar tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang ke orang Cina nak menyebut ni huruf-huruf ni? Huruf-huruf Jawi ni tuan-tuan ni. Payah. Lidah dah payah, lidah keras dah. Ya. Tapi kita latih juga. Takkan kita nak biarkan diri macam tu juga. Ini belum cakap soal ilmu-ilmu lain lagi. Ilmu akidah, ilmu tauhid, fiqh dan sebagainya, bukan? Tapi cukuplah kalau dia dapat menguasai ilmu-ilmu asas ini dahulu, terlebih dahulu. Sebab dia ada tanggungjawab yang kedua pula. Nak menarik pertama-tamanya mak bapak dia, ahli keluarga dia dekat dengan Islam. Saya nak sebut tuan-tuan ni, Islam ni kalau mu'allaf bawa kena pada caranya, senang aja nak mengetuk pintu hati mak bapak kita, adik-beradik kita dan saudara mara kita. Kalaupun tidak semuanya. Kalau ada contoh, saya yakin kita boleh tarik mereka. Sebab itu bila saya pesan kepada saudara-saudara baru, apa tu? Mu'allaf kita. Bila masuk Islam ini, ada budaya-budaya cara hidup Melayu Islam yang perlu kita amalkan. Contoh, dalam budaya Cina ni dia tak ada sentuhan mak bapak. Tak ada. Saya nak bagi tahu ni. Konsep salam menyalam, cium tangan, peluk-peluk mak, cium-cium muah-muah, tak ada. Saya belajar menyentuh tangan mak saya. Saya belajar erti salam. Menghulurkan tangan kepada mak apabila saya memeluk agama Islam. Itu pun dalam keadaan yang sangat susah, sebab 20 tahun tak pernah buat. Sebab dalam budaya masyarakat Cina ni, unsur kinestetik tu rasa apa, sentuhan. Tuan-tuan boleh tanya kepada saudara-saudara Cina kita yang dekat sini, ada tak sebelum dia Islam dia salam-salam mak dia?
peluk, cium. Tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanya. Tak tahulah kalau saya yang Cina pelik. Tak ada. Balik rumah begitu, hai, hai. Berpisah, bye-bye, bye-bye. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Dalam budaya kita tidak diajar. Kita diajar angkat tangan lah, begitu lah. Pegang tangan sendiri. Sama juga orang Siam menghormati kan. Sawadikap, angkat kongkap, itu je lah. Bukan apa tu tak? Dia tak menyentuh. Ya. Hebatnya agama Islam ni, tuan ni. Itu yang saya kata. Bila kita masuk Islam ni, ada benda-benda yang perlu kita buat. Saya cukup yakin magic sentuhan ini besar arti dia. Tak kira lah dalam konteks hubungan anak mak ke, suami isteri ke, adik-beradik ke dan sebagainya kan. Sama juga kita sesama Islam ini. Shake hand itu. Kita ni lelaki dengan lelaki tak pernah jumpa, betul? Salam, peluk. Itu bukan habis gitu saja, tuan-tuan ni. Dalam budaya Cina ni dia tak ada benda tu. Tuan-tuan tahu tak? Apabila saya meluk Islam pada usia 20 tahun, baru saya belajar erti menyentuh mak bapak, adik-beradik. Dan tuan-tuan tahu, mereka nak mulakan itu, kita satu hal. Mereka nak menerima itu satu hal lagi. Sebab benda tak pernah buat, kekok lah. Nak suruh isteri buat, isteri kita dengan mak bapak dia dah buat lama dah. Kita pun dah cakap dengan dia, mak kau, mak aku, mak aku, mak kau. Jangan mak kau, mak aku, mak aku, mak aku. Tak boleh. Isteri orang Kedah pula. Saya cakap dengan isteri saya, apa yang kau buat mak kau buat sama je pada mak aku. Kalau kau salam, cium tangan dia, peluk dia, cium pipi dia, kamu buat juga. Ya. Dan alhamdulillah, isteri saya ni orang yang memahami. Mula-mula tuan-tuan payah. Sebab dia tak pernah terima budaya baru sebegini. Kita nak bagi pun rasa ni, dia nak terima pun rasa gitu. Tapi once kita berjaya buat, benda itu akan jadi biasa. Sampai ke peringkat bila dah selalu buat, terlupa nak peluk dia. Dia tanya balik, tadi bini kau tak peluk pula aku. Nampak tu tuan-tuan? Itu dia punya magic dia, tuan-tuan. Sebab itu saya minta kepada saudara mu'alaf kita ini, ya. Once kita telah dapat mempertingkatkan ilmu kita sedikit demi sedikit, kan? Hubungan kita dengan mereka ini tunjukkan. Kita sebut satu contoh teladan yang baik ataupun dakwah bil hal. Saya yakin, tuan-tuan ni, mungkin saya tak berjaya soal nak bawa mak bapak saya, tetapi yang lain-lain, adik saya, jangan cerita tuan-tuan. Sebab saya nak sebutkan, yang masuk Islam ni adik saya, anak saudara ramai, tuan-tuan ni, anak abang dan kakak saya ni ramai masuk Islam tu. Yang sahabat-sahabat lain yang kita bawa tu kita dah lupa habis dah. Sama macam saya nak lupakan Daniel Tan. Kalau dia tak datang ini, saya pun tak tahu dah. Betul ke aku bawa engkau masuk Islam? Saya dah lupa, tuan-tuan. Dia dengan isteri dia ingatkan saya tadi. Saya nak menangis rasa depan dia tadi.
Tapi duk tahan je lah. Orang jantan menangis ke huduh. Ini pun duk tahan juga ni. Ya. Kita ni kadang-kadang begitulah, tuan-tuan kan. Dia benda-benda begini dia menyentuh apa tu perasaan kita. Ya. Saya nak sebutkan adik saya, anak saudara, tuan-tuan tahu dakwah saya pada mereka ni. Saya tak pernah sebut pun mari masuk Islam ni. Kalau tidak, bergoleklah kau dalam neraka. Oh tu. Saya tak pernah sebut pun kepada mereka ni. Ya. Yang saya tunjukkan, saya nak sebut tuan-tuan, the power of dakwah Bilhal ini. Ya, power dakwah melalui contoh teladan. Terutama kita ni yang dah masuk ni. Tanggungjawab kita yang pertama kalau tanya saya, keluarga kita dulu, target itu dulu. Di samping kita buat kerja-kerja luar ni. Ya, macam Firdaus Wong nak apa tu tadi sebut tentang dakwah, street dakwah dan sebagainya. Pergi tuan-tuan. Tapi target dia, pastikan kalau dulunya dia api, dia akan lembut balik lepas tu. Kita jadi air yang akan memadamkan api dia. Tuan-tuan, bukan senang nak bawa orang masuk Islam, tuan-tuan, sebab persepsi dia terhadap Islam ni buruk. Oh, saya masuk Islam dulu teruk, tuan-tuan. Dalam nak cerita lah. Masuk berseorangan, seorang, tuan-tuan ni, bayangkan. Sekarang ni ada persatuan dah boleh tolong dan sebagainya. Sampai dengan abang bergaduh, sampai masuk pergi buta lah kita tolaknya. Ya. Mananya bencinya mereka terhadap Islam ini. Tapi nak lawan kita takkan dia api, kita api juga. Terbakar habis ya. Ya. Apa yang saya buat? Minta maaf dulu. Hidung saya ni berair. Tahu pasal apa tu? Ya. Apa yang saya buat? Saya dah target dah. Ya. Kalau pun ditakdirkan, ya, ahli keluarga, mak bapak dia beradik tak masuk Islam, paling kurang dia lembut dengan Islam, cukuplah. Sebab hidayah itu bukan di tangan kita. Saya nak sebut tuan-tuan ni, tak lama. 10 minit lagi berhenti ni. Okey. Ya. Tak lama selepas itu, dalam masa setahun lebih gitu je, kita buat apa yang agama suruh kita buat. Kita buat apa yang nampak budaya Melayu ni yang kita rasa kita buat itu ada satu benda yang boleh kita tunjukkan pada mereka. Tuan-tuan, saya buat tuan-tuan ni. Balik salam, lepas tu cium tangan, peluk Allah, tak pernah dibuat seumur hidup. Sampai ke peringkat kalau saya tak masuk Islam lah tuan-tuan. Sampai mak bapak kita tutup mata pun kita tak tahu nak peluk dia. Sebab bila dia meninggal bukan kita yang uruskan. Sebab dia akan diswastakan kepada orang lain untuk bersihkan badan dia, mandikan dia, tukar baju dia. Kita duk tengok je lah. Yang penting bayar. Tapi bayangkan kalau kita dapat Islamkan mereka, tuan-tuan. Ya. Saya dalam kehidupan ini saya target, saya berazam. Kalaupun mereka tidak memeluk Islam, paling kurang dia lembut dengan Islam. Bapa saya yang hatinya begitu keras, nak beritahu tuan-tuan. Oh, dia menitik air mata dia bila tengok dengar saya masuk Islam. Tetapi bila kita teringatkan balik, saat-saat kita salam dia, peluk dia,
Itu yang saya sebut sangat-sangat apa tu, kuasa sentuhan ini sangat besar artinya sebenarnya. Sebab mereka tidak rasa sebelum itu. Mereka tak tahu pun benda itu. Dan dibuat pula oleh anak cucu dia. Rupa-rupanya apa yang kita buat selama ni, hak lain tu tengok. Sebab itu saya kata, saya berdakwah kepada saudara mara ni, saya tak sebut tuan-tuan ni, saya tak sebut banyak. Saya tak cakap banyak. Mari masuk Islam ni. Tak ada. Tambah lagi, mari masuk Islam, kau tidak masuk neraka kau. Lagi tak sebut dah. Saya cuma tunjukkan contoh yang baik. Contoh jadi anak yang baik. Setiap tahun tak pernah miss. Apa juga kalau tiba tahun baru Cina, saya balik. Tak pernah tinggal. Bukan nak sambut sangat. Nak jumpa mereka. Ya. Rupa-rupanya apa yang kita buat itu mereka nilai, mereka nampak. Sebab itu saya tidak rasa terkilan sangat tuan-tuan ni. Saya tak rasa terkilan sangat sebab saya tak dengar apa tu mereka kedua ibu bapa saya mengucap sebelum mereka pergi. Saya tak terkilan sangat. Sekurang-kurangnya mereka sudah lembut dengan saya. Sampai keluar kata-kata. Saya nak sebut tuan-tuan. Bukan saya nak puji diri saya, tak. Ridwan Tin tak ada benda pun. Cuma saya nak bagi tahu kuasa sentuhan ni, kuasa dakwah Bilhal ini. Ya. Sampai ke peringkat tuan-tuan tahu, daripada marah dulu, bergaduh dengan abang, bergaduh, oh, no. Kita pula adik-beradik jenis ramai. Cina dulu-dulu sekali beranak 10 orang. Tu nasib baik dia meninggal 2, tidak sedozin, cukup tu. Tuan-tuan tu. Marah tu semua tu, marah tu. Oh, selepas itu tuan-tuan, dah kita tunjukkan benda-benda yang baik-baik depan dia ni, dia boleh kata lagi, kalau anak aku boleh baik macam kau, aku tak kisah pun dia masuk Islam. Nampak tu. Ya. Kita dengar daripada mulut dia, Allah. Tuan-tuan tahu, satu lagi saya nak sebut ni, sebelum habis, 5 minit lagi. Betul yang ni habis 8.40 ni. 45 ikut lah kan, bukan. Tambah lagi kan. Saya sebab itu saya minta saudara kita ni, sebab kalau kita boleh tunjukkan keindahan, kecantikan Islam ni, saya yakin dan percaya suatu hari dia akan bersama kita. Dia akan bersama kita. Baik. Satu lagi saya nak sebut tuan-tuan ni, tentang apa tu, magic dakwah Bilhal ni. Sebab dia berlaku dalam kepada diri saya ni. Saya sebut pada tuan-tuan ni apa yang saya alami ni. Ya, juga dengan rakan-rakan apa tu yang lain ini. Saya nak sebut tuan-tuan. Satu lagi saya nak tunjuk, saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan ini. Saya tidak boleh lupa saat ketika kami anak Islam ini menguruskan mayat ibu yang meninggal. Ini saya kena sebut tuan-tuan. Saya dah sebut dulu dalam pencetus ummah bila saya buat reality show dulu di Astro. Dulu saya buat bukan. Ya. Sebab saya nak sebut kepada tuan-tuan ni, bapa saya pergi dulu 2 tahun selepas saya masuk Islam, bapa saya pergi dah awal lagi. Yang sempat kita jaga, sempat kita bersama dengan mak paling lama lah. Ya, teman, saya nak sebut sini. Ya. Tuan-tuan tahu, selama kita memeluk agama Islam ni, apa yang kita buat dengan dia, kita perhati saja. Dia lah paling lama duduk rumah kita daripada anak yang ramai tu.
Dialah yang jaga cucu. Dia duduk kita jaga isteri saya dalam pantang dan sebagainya. Dan bila dia sakit, dia cari 2 rumah saja untuk tinggal. Rumah saya, rumah adik bongsu saya. Adik bongsu saya masuk Islam, tuan-tuan. Seolah-olah dia tahu dia nak tutup mata di rumah anaknya yang beragama Islam. Seolah-olah dia tahu dia akan rasa selamat bila berada di rumah anaknya yang beragama Islam. Saya nak sebut, tuan-tuan. Dan benda inilah yang saya simpan sampai ke hari ini. Dia tak boleh lupa. Kamilah 2 beradik yang jaga dia. Tinggalkan itu sekejap. Sampai ke peringkat tak apalah, dia menutup mata. Akhirnya dia menutup mata di rumah adik saya lah. Kemudian sebagai anak ni kita uruskan. Kita uruskan proses itu. Itu yang saya tahu. Apa yang berlaku tu. Ya. Jadi oleh kerana kita tak tahu sama ada dia telah berada dalam agama kita ataupun tidak. Sebab setiap kali kita titipkan Allah depan dia, kita tak tahu dia ikut ke tidak, kita tak tahu. Tapi bila kita tak tahu benda itu, tak apalah, diuruskan apa tu secara biasalah. Ya. Bila diuruskan, saya nak sebut, tuan-tuan, ni proses kematian bangsa saya ni dia agak lama sikit. Paling kurang mayat kena simpan 3 hari. Tak nak ceritanya, bila 3 hari itu berjalan, maknanya kita dengar suara-suara di belakang bercakap. Ya? Betapa susahnya anak-anak berada dalam keadaan 3 hari 3 malam tu. Sungutan yang kita dengar di belakang ini, tuan-tuan. Ya. Yang biasa 3 hari. Yang luar biasa seminggu. Yang lagi luar biasa lagi lama. Makin kaya makin lama. Ya. Ini perbezaan budaya, tuan-tuan, kan? Dan kalau meninggal ni, tuan-tuan, kalau dalam masyarakat saya ni, kalau meninggal, kalau tak ada puluh-puluh ribu, tak ada kubur kita, tuan-tuan ni. Nak ceritanya lah apa tu, kan? Apa tu? Proses kematiannya menelan belanja yang besar. Saya nak sebut, tuan-tuan, bila kita duduk kita dengar ni, mereka bersungut-sungut sebab letih. Ya, 3 hari 3 malam tak tidur, kurang tidur dan sebagainya. Akhirnya di situ kita boleh tunjukkan di mana dakwah bilhal, betul tak, tuan-tuan? Nak tunjukkan dalam Islam ni, ya, kita boleh uruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian ni tidak sampai pun 1 hari. Kat situlah saya ada kesempatan cerita kepada mereka. Dalam Islam ni, hidup pun senang, mati pun senang. Itu kena faham baik elok tu. Bukan makna hidup senang ni goyang kaki je, tak. Ya. Nanti takut orang salah faham pula ni, kan. Nanti dia kata saya lebih Melayu pada Melayu lagi. Okay. Saya letih lah. Saya harap apa tu, kepada orang saudara-saudara saya yang suka melabel-label saya ni, saya tak kisah pun tuan-tuan nak label saya pun. Saya tak kisah pun tuan-tuan nak marah dengan saya dan sebagainya, saya tak kisahlah, kan. Sebab saya tahu apa yang saya buat. Ya. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Kalau kita berjaya menunjukkan satu role model, satu contoh yang baik
dengan asas ilmu yang kita ada, kita tahu nak bawa diri macam mana. Bukan? Saya menganggap bahawa saudari yang mu'alaf ini boleh dikira sebagai cemerlang lah. Ya, ketika berada hari ini, bila saya nak sebut tuan-tuan, bila mak bapak dah tak ada dah, ya, nak balik kampung buat apa dah? Kampung tak ada orang. Kalau kita balik pun rumah aja tinggal lah, mak bapak tak ada dah. Ya. Apa lagi yang kita boleh tunjukkan pada mereka? Ini satu lagi. Ketika perayaan cuci kubur, Cheng Beng, tuan-tuan tak perlu pergi cuci kubur, sebab kubur mereka dah sedia elok. Sebab ada orang lain cuci dah. Cuma dah biar. Cuma bila tiba perayaan tu, adik-beradik ajak. Dia ajak kita pergi. Sebab itu aja momen untuk kita jumpa dia pun. Kita pergi pun bukan nak cuci pun, sebab dah cuci dah. Bab bawa ayam panggang, itik panggang, panggang. Habis dah, masa habis dah. Apa kan? Hak panggang dia nak sembah tu, biar pi kat dia. Biar pi kat dia. Kita ni temankan aja. Saya nak sebut tuan-tuan, bila mak bapak tak ada ni, kita temankan aja. Dia orang biar nak upacara kita dia. Kita duduk kat tepi itulah. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Pertama, orang Islam jangan salah faham bila tengok Ridwan T kat kubur Cina. Tu. Nampak saya apa buat pula ustaz kat kubur Cina tu. Sebut kubur kira lembut lagi. Dia sebut buat apa kat jerat Cina tu. Haru kita bukan. Tan kubur Cina dia sebutnya jerat, tak haru kita. Sebut kubur apa salahnya? Bukan? Saya pergi sekadar untuk menemankan saja, sebab adik-beradik dah ajar. Saudara-saudari sekalian, saudara mu'alaf ni, selagi mana tuan-tuan ada asas itu, tahu bawa diri, saya tidak ada masalah. Sebab saya buat perkara itu. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat dan saya nampak hasil itu. Saya nak cerita panjang ni tak boleh. Masa dah habis. Kita sambung besok. Kan? Besok kita ada forum. Saya nak sambung sikit. Tapi saya nak sambung sikit itu lebih mendalam lagi. Jangan pula lepas itu kita terlebih Cina pula. Lebih Cina pada Cina. Itu pun tak boleh juga. Dia jadi over pula. Itu ada segelintir Cina macam itu. Dia jadi over, lebih Cina pada Cina. Itu tak boleh, tuan-tuan. Itu saya marah. Itu besok kita cerita. Jadi itu je lah kot. Kalau terlebih terkurang minta maaf banyak-banyak ni, tuan-tuan kan. Bukan nak menyindir, nak menghata dan sebagainya. Tetapi kita pada masa yang sama tu, saya kata tu, once kita ada basic, ada asas ini, kita tahu bawa diri, saya tak ada masalah. Tetapi kalau tuan-tuan terlebih, over, saya kena tegur. Itu sajalah. Terima kasih banyak. Terima kasih sudi dengar ni. Salah silap minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.